A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Pertama-tama terimalah salam ukhuwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kita bertemu dalam sesi kita yang ke-10 dalam kita mengupaskan kitab At-Tawakkul karangan Dr. Yusuf Al-Qaradawi hafizahullahu taala. Sesi kali ini kita masih membahaskan fasal yang keempat, iaitu bahagian yang terakhir daripada fasal yang keempat berkaitan dengan tawakal dan usaha. Jadi dalam bahagian yang terakhir, dalam fasal yang keempat ini, sebelum kita beralih kepada fasal yang kelima, Dr. Yusuf Al-Qaradawi ada muatkan satu perbahasan berkaitan dengan 4 golongan manusia dalam memahami tawakal dan kaitannya dengan usaha. Jadi manusia ini, kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi, dia terbahagi kepada 4 golongan. Ada 4 cara pendekatan pendirian dalam memahami tawakal dan hubungannya dengan usaha. Kita lihat kepada golongan pertama, kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi hafizahullahu taala, golongan pertama adalah golongan yang hanya meletakkan pergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi dia mengabaikan usaha. Jadi mereka hanya bergantung kepada Allah tetapi mereka tidak berusaha. Dan kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi, di kalangan golongan orang yang pertama ni, ada di kalangan mereka adalah orang yang benar-benar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, manakala ada pula yang tidak. Dan Dr. Yusuf Al-Qaradawi telah bahaskan hujah-hujah golongan pertama ini dengan panjang lebar dalam fasal yang keempat ini. Dan beliau telah menyanggahnya dengan berpandukan kepada ayat-ayat Al-Quranul Karim, berpandukan kepada sunnah Nabi SAW, berpandukan kepada tindakan para sahabat, berpandukan kepada tindakan para tabi'in yang telah kita bahaskan sebelum ini. Golongan yang kedua, kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi, adalah golongan yang bergantung kepada usahanya semata-mata dalam perkara-perkara yang dibenarkan tetapi lupa meletakkan pergantungannya kepada penciptanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi golongan yang kedua ini dia berusaha dalam perkara-perkara yang mubah, dalam perkara-perkara yang halal, tetapi mereka meletakkan pergantungan mereka kepada usaha tersebut dan mereka lupa akan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi, usaha yang mereka lakukan itu diagungkan dengan cara yang berlebih-lebihan, seolah-olah menjadi Tuhan yang disembah bersama Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan yang disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang ketiga, kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi, adalah golongan yang bergantung kepada usahanya semata-mata dalam perkara-perkara haram serta melupakan penciptanya. Mereka menggunakan kecerdikan, kekuatan mereka untuk bermaksiat kepada Allah dan melakukan kezaliman dan penindasan. Golongan ketiga ni hampir sama dengan golongan kedua. Mereka sama daripada sudut mereka meletakkan pergantungan mereka semata-mata kepada usaha. Dan mereka, dua golongan ini adalah sama daripada sudut mereka lupakan Sang Pencipta. Tapi yang membezakan antara golongan yang kedua dengan golongan yang ketiga, golongan yang kedua mereka berusaha dalam perkara-perkara yang mubah. Mereka berusaha dalam perkara-perkara yang halal. Manakala golongan yang ketiga ini mereka berusaha dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi, mereka ini menghalalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Mereka ini mengharamkan apa yang Allah Subhanahu wa taala menghalalkannya. Mereka menggugurkan kewajipan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Golongan ketiga ini mereka menyebarkan kemaksiatan. Mereka menyokong tindakan kezaliman yang dilakukan oleh sebahagian orang-orang yang zalim. Kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi lagi, mereka ini menempuh jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka disibukkan dengan usaha mereka sehingga melupakan kewajipan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Dr. Yusuf Al-Qaradawi ketika mana bahaskan golongan yang ketiga ini, Dr. Yusuf Al-Qaradawi menukil sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Musnad Imam Ahmad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memelihara salat, nescaya salat tersebut akan menjadi cahaya, akan menjadi hujjah, akan menjadi kejayaan baginya pada hari kiamat. Dan barang siapa yang mencuaikan salatnya, maka salatnya tidak akan menjadi cahaya, tidak akan menjadi hujjah
tidak akan menjadi kejayaan pada hari kiamat kelak. Dan pada hari akhirat kelak, pada hari kiamat kelak, beliau iaitu orang yang tidak menjaga salat akan dikumpulkan bersama-sama dengan Qarun, bersama-sama dengan Fir'aun, bersama-sama dengan Haman, bersama-sama dengan Ubay bin Khalaf. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Bahkan kata Dr. Yusuf Al-Qardawi, beliau mengatakan ada sebahagian di kalangan ulama berkata barang siapa yang disebutkan kerajaannya daripada mendirikan salat akan dikumpulkan bersama-sama dengan Fir'aun. Barang siapa yang disebutkan kedudukannya, pangkatnya daripada mendirikan salat akan dikumpulkan bersama-sama dengan Haman. Barang siapa yang disebutkan kekayaannya daripada mendirikan salat akan dikumpulkan bersama-sama dengan Qarun. Barang siapa yang disebutkan perniagaannya daripada mendirikan salat akan dikumpulkan bersama-sama dengan Ubay bin Khalaf. Itu adalah komen ataupun penjelasan Dr. Yusuf Al-Qardawi berkaitan dengan golongan yang ketiga. Golongan keempat adalah golongan yang menggabungkan antara usaha dan pergantungan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Menurut Dr. Yusuf Al-Qardawi, golongan terakhir inilah golongan yang benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi golongan yang keempat ini mereka berkeyakinan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan manusia, makhluknya untuk berusaha. Dalam masa yang sama juga Allah lah yang meletakkan kesan di sebalik usaha tersebut. Dalam erti kata yang lain, Allah Subhanahu Wa Taala berkuasa untuk membatalkan, meniadakan kesan tersebut. Jadi sebagai contoh, bagi para pelajar, mereka belajar untuk examination, untuk peperiksaan, mereka berusaha bersungguh-sungguh untuk ulang kaji. Tapi sama ada mereka lulus ataupun tidak lulus, itu adalah luar daripada kemampuan manusia. Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah authority Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita akan lihat ada sahaja situasi-situasi yang mana seorang pelajar dia belajar bersungguh-sungguh bagi satu examination, barangkali ada kemungkinan bagi sebahagian peperiksaan beliau boleh gagal dalam peperiksaan tersebut. Jadi usaha manusia semata-mata dia tidak akan menjamin natijah yang kita inginkan, kan? Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala lah yang meletakkan kesan di sebalik usaha yang dilakukan oleh manusia. Kata Dr. Yusuf Al-Qardawi, golongan yang keempat ini adalah golongan yang mempunyai kefahaman yang terbaik dalam empat-empat golongan yang disebutkan. Bahkan Dr. Yusuf Al-Qardawi dia pernah muatkan dalam fasal yang keempat ketika mana bincangkan tentang golongan yang keempat ini, Dr. Yusuf Al-Qardawi membawa satu kisah berkaitan dengan Ibnu Athaillah As-Sakandari yang mana dikatakan Ibnu Athaillah As-Sakandari dia pernah nak mendampingi seorang syekh, seorang guru ni. Kemudian dia dikhabarkan oleh teman-temannya yang barang siapa yang pergi dekat guru ini, mendampingi guru ini, dia tidak akan berpeluang untuk mendalami ilmu syarak. Lalu Ibnu Athaillah As-Sakandari beliau tetap mendampingi guru ini ataupun syekh ini. Lalu bila dia pergi dekat syekh ini, syekh tersebut berkata kepada Ibnu Athaillah As-Sakandari, kami jika mendampingi para peniaga, kami tidak akan katakan kepadanya, tinggalkanlah perniagaan kamu dan datanglah kepada kami. Kata syekhnya, kami jika mendampingi golongan penuntut ilmu, kami tidak akan mengatakan kepadanya, tinggalkanlah menuntut ilmu dan datanglah kepada kami. Kata syekhnya lagi, para sahabat Nabi SAW mendampingi Rasulullah SAW. Akan tetapi Rasulullah SAW tidak pernah mengatakan kepada para peniaga ini daripada kalangan sahabat, tinggalkanlah perniagaan kamu. Tidak pernah dikatakan oleh Nabi SAW. Jadi seolah-olah Dr. Yusuf Al-Qardawi dia nak stres ataupun menekankan tentang kepentingan usaha. Dalam masa yang sama juga kita bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai rumusan bagi sesi kali ini, di sana terdapat 4 golongan dalam memahami tawakal dan kaitannya dengan usaha. Golongan yang paling hampir kepada kebenaran adalah golongan yang menggabungkan antara usaha dan pergantungan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan ini kita dah selesai daripada sesi fasal kita yang keempat. InsyaAllah pada sesi yang akan datang kita akan masuk ke dalam sesi yang kelima. Sesi yang kelima akan bahaskan tentang isu tawakal dan kaitannya dengan usaha mencari rawatan. Adakah usaha mencari rawatan? Adakah apabila seseorang itu sakit kemudian dia mencari rawatan? Adakah perbuatan tersebut bertentangan dengan tawakal? InsyaAllah kita akan bahaskan pada sesi akan datang insyaAllah ta'ala. Saya berpada setakat di sini. InsyaAllah kita bertemu pada sesi yang berikutnya.
Okay, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.